سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita berkumpul di dalam mengadakan solat fardu asar, dan insya-Allah taala kita meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan ini pada hari yang bahagia, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembukaan bagi mereka-mereka yang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan salat jamaah, salat Jumaat, dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa pada hari yang bahagia ini, dan di dalam majlis kita yang dimuliakan oleh Allah, insya-Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita, mengabulkan segala hajat di dunia dan hajat di akhirat, memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit zahir dan batin, dan kita berdoa agar Allah menjaga kita daripada segala musibah, daripada segala kesusahan, daripada segala jenis azab, bala dan wabak. Dan kita berdoa agar Allah sentiasa menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan memberikan kepada kita mahabbah, iaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, dan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan membangkitkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita meneruskan daripada mana kita berhenti semalam, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan semalam kita membicarakan bahagian yang mana penulis membicarakan kaitan di antara kerajaan dan agama. Maka beliau mengatakan kerajaan ataupun negeri dengan agama ibarat adik-beradik kembar, saling membantu satu dengan yang lain. Agama memerlukan kepada kerajaan dan kerajaan memerlukan kepada agama. Agama memerlukan kepada kerajaan, maksudnya kerajaan menjaga yakni agama ini supaya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Jadi itu sebab kita lihat dalam Al-Quranul Karim, apabila Allah nak menciptakan Nabi Adam AS, apa Allah menyatakan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia mengatakan sesungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Jadi malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Ya Allah, adakah engkau nak menciptakan satu makhluk yang akan melakukan fasad di atas muka bumi? Sedangkan kami bertasbih kepadamu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa bertasbih kepadamu. Kenapa kamu nak menciptakan makhluk yang akan melakukan fasad dan kepadara? Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Daripada ayat ini para ulama kita mengatakan Allah menerangkan kepada kita maksud di sebalik ciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar manusia menjadi khalifah. Masya-Allah. Khalifah ini apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita title. Dia nak menciptakan khalifah di atas muka bumi. Khalifah dalam bahasa Arab maksudnya seseorang yang mengganti. Khalifah dalam bahasa Arab maksudnya satu orang yang mengganti. Maksudnya di sini adalah satu orang yang melaksanakan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya daripada maksud Allah menciptakan manusia adalah bagaimana manusia dapat menegakkan agama Allah. Jadi manusia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala agar agama ini dapat dilaksanakan dan diamalkan. Maka dalam Islam kita ada sistem yang dikenali sebagai sistem khilafah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita
bagaimana Nabi SAW apabila hijrah ke Madinah, maka dia menghidupkan sistem ini. Dan kita lihat bagaimana agama ditegakkan dan disampaikan kepada ummah. Dan selepas itu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Maka mereka mengajarkan kepada kita bagaimana mereka menjaga agama ini, bagaimana mereka menegakkan agama. Jadi Al-Imam Ghazali mengatakan agama memerlukan kepada kerajaan dan kerajaan memerlukan kepada agama. Yang ini kerajaan memerlukan kepada agama sebab kerajaan harus dijalankan berdasarkan dengan hukum ahkam agama. Dan kerajaan menjadi sebab yang mana ia menjaga yakni agama agar ia ditegakkan, agama ini ditegakkan. Jadi ini adalah apa yang kita membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Al-Imam Ghazali dia membicarakan perkara ini untuk menerangkan kepada kita kepentingan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih berada di mana? Ilmu fikih ini berada dalam hukum ahkam yang mengajarkan kepada manusia bagaimana dia nak menjalankan kehidupannya sebagai seorang Muslim. Ini ilmu fikih. Ilmu fikih mengajarkan kepada sultan, mengajarkan kepada kerajaan bagaimana nak menegakkan agama. Ilmu fikih mengajarkan kepada kita bagaimana kita nak melakukan ibadah, bagaimana kita nak melakukan muamalat, bagaimana kita nak menjalankan hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala agar agama ini dijaga, agar masyarakat mengamalkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan seterusnya, wa kama anna siyasat al-khalqi bi sultanati laysa min ilmi ad-din fi ad-darajati al-ula bal huwa muayyanun ala ma la yatimmu din illa bihi fakadzalika ma'rifatu tariqis siyasah. Jadi beliau mengatakan apabila kita memahami perkara ini, maka kita akan memahami bahawasanya kalau kita nak menegakkan agama ini, kita memerlukan kepada beberapa cara untuk melaksanakannya. Jadi hari ini kalau kita mengatakan bagaimana negeri ataupun pemerintah dapat menegakkan agama, ini kita membicarakan pemerintah Islam ni. Bagaimana pemerintah Islam dapat menegakkan agama? Maka dia harus melakukan beberapa perkara. Dia harus ada administration, cara pentadbir. Maka dia harus jadi melakukan sedemikian. Walaupun dari perkara ini bukan daripada agama, akan tetapi dengannya kita dapat melaksanakan penjagaan bagi agama. Jadi Al-Imam Ghazali yang ini dia menerangkan kepada kita, apabila kita memahami kepentingan untuk kita menegakkan agama, kita harus memikirkan caranya. Bagaimana kita nak melaksanakannya. Dan dia memberikan misal, fa ma'lumun anna al-hajja la yatimmu illa bi badraqatin tahrusu min al-arab. Dia mengatakan haji tidak dapat ditegakkan, tidak dapat dilaksanakan tanpa pengawal. Ini senang sikit kita nak faham ya. Misalnya begini ya, para jemaah sekalian. Cuba bayangkan kalau Mekah, bila kita melakukan haji tidak ada polis, apa jadi? Al-Imam Ghazali memberikan kepada kita misal. Cuba bayangkan bila kita melakukan haji tidak ada orang yang mentadbir tentang haji, apa akan jadi? Akan jadi kekecohan, betul ke tidak? Kita hari ini bila kita nak melakukan haji, kalau di Makkah sana ada pertubuhan-pertubuhan yang menjaga tempat tinggal orang haji. Ada pertubuhan yang jaga makanan-makanan orang haji. Ada pertubuhan menjaga keamanan yang orang haji. Ada pertubuhan yang dijaga tentang safety. Ini semua adalah supaya ibadat haji dapat dilaksanakan. Jadi kita mengatakan haji adalah ibadah, akan tetapi dalam masa yang sama kerajaan juga nak kena memikirkan
bagaimana manusia dapat melaksanakan kewajipan haji. Jadi mesti ada administration dan mesti ada pentadbiran. Kalau tak, dia tidak berlaku. Kalau kita mengatakan, baiklah, siapa-siapa masuk ke kota Mekah, buatlah apa yang kamu mahu. Jadi kita akan lihat ini masalah. Orang yang nak pergi tempat tidur pun tak tahu kat mana. Makanan ini bagaimana, tidak ada orang yang menguruskan. Maka berjuta-juta manusia yang ini akan menjadi masalah. Jadi di sini Al-Imam Ghazali mengatakan begitu juga dengan kerajaan. Kerajaan memerlukan kepada pentadbiran. Sebab kita mengatakan kerajaan memerlukan untuk menjaga agama, maka kerajaan memerlukan kepada pentadbiran. Sebab dengan pentadbiran dia dapat melaksanakan tugas dia, dan tugas dia adalah mulia, iaitu untuk menjaga agama. Selepas itu beliau mengatakan, wa ma'rifatu turuqul hirasati wa hiyaliha wa qawaniniha syai'un rabi'. Selepas itu bila kita memahami haji ini, kita nak kena usahakan atas pentadbirannya, maka ilmu mempelajari pentadbiran juga adalah penting. Ini adalah perkara keempat dibelanjakan. Jadi ilmu yang ini bagaimana kita nak mentadbir, bagaimana kita nak manage, bagaimana kita nak melaksanakan, maka itu juga adalah perkara yang penting. Wa hasilu fannil fiqhi ma'rifatu turuqis siyasati wal hirasati. Wa yadullu ala dhalika ma huwa musnadan la yufti an-nasa illa thalathah, amirun aw ma'murun aw mutakallifun. Jadi begitu juga Imam Ghazali mengatakan ilmu fikih ini dia mengajarkan kepada kita cara yang ini untuk kita melaksanakan penjagaan dan pentadbiran. Ini semua adalah daripada ilmu fikih. Cara kita mentadbir, cara kita menjaga, semua yang berkaitan dengan ilmu yang dikenali sebagai ilmu fikih. Jadi boleh tak kita lihat dia punya kaitannya? Sekarang ini Al-Imam Ghazali yang dia mengatakan haji ibadah, betul ke tidak? Tetapi haji ini tidak dapat dilaksanakan tanpa pentadbiran. Maka pentadbiran ini perlu untuk kita mempelajari cara bagaimana kita nak mentadbir. Kalau tak, kita tidak dapat menegakkan ibadat haji. Maka ini semua daripada ilmu fikih. Cara melakukan haji daripada ilmu fikih, cara mentadbirkan haji daripada ilmu fikih, dan ilmu mempelajarinya juga daripada ilmu fikih. Jadi beliau sedang menerangkan ilmu fikih ini dia berkait dengan perbuatan manusia seharian untuk menjalankan agama dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah khulasah. Maka beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Nabi SAW ini bersabda, tidak dibolehkan seseorang itu mengeluarkan fatwa melainkan tiga jenis, tiga orang. Amirun au ma'murun au mutakallifun. Ini tiga orang yang boleh mengeluarkan fatwa. Yang pertama sekali adalah amir. Amir ini maksudnya orang yang diberikan pemerintahan. Maka dia mengeluarkan fatwa dan mengajarkan kepada manusia bagaimana nak melaksanakan sesuatu yang ibadah ataupun sesuatu pentadbiran. Yang kedua adalah makmur. Orang yang di bawah pemerintahan diberikan tugasan tersebut. Au mutakallifun, yakni seseorang yang mempunyai keahlian untuk melaksanakan perkara tersebut. Maka beliau mengatakan fal amiru huwal imam wa qad kanu humul muftun wal ma'muru naibuhu. Dia memberikan misal amir maksudnya imam. Imam di sini maksudnya pemerintah. Seperti pada zaman sekarang seperti apa macam prime minister, amir, leader. Sebab zaman dahulu yang memberikan fatwa siapa? Khalifah.
pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia mengeluarkan fatwa dan dia adalah amir. Tapi zaman sekarang berbeza. Tapi zaman dahulu yang mengeluarkan fatwa, yang melakukan ijtihad, khalifah itu sendiri. Kehebatan mereka. Bukan saja mereka mentadbir ummah, tetapi mereka juga mengeluarkan fatwa. Yang kedua, dia mengatakan yang diperintahkan adalah, yang dimasukkan dengan makmur adalah naib, iaitu orang yang di bawah amir. Seperti zaman sekarang. Zaman sekarang yakni seorang mufti, dia di bawah yakni pemerintah, di bawah yakni amir. Ini adalah bahagian yang kedua. Wal mutakallif ghairuhuma wa huwa alladhi yataqalladu tilkal uhda min ghairi hajatin. Yani yang ketiga adalah yang dikenali sebagai mutakallif, dia mengeluarkan fatwa apabila dia mempunyai keahlian di dalam dia. Wa qad kana sahabatu radhiyallahu anhum yahtarizuna 'anil fatwa hatta kana yahilu kullu wahidin minhum 'ala sahibihi. Al-Imam Ghazali mengatakan para sahabat radhiyallahu anhum takut nak keluarkan fatwa sebab ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila mereka ditanya, mereka melakukan dia palingkan kepada orang lain. Orang datang kepada sahabat A, sahabat A mengatakan pergilah kepada sahabat B. Dia pergi kepada sahabat B, sahabat B mengatakan pergi kepada sahabat C. Bukan maksudnya mereka tak tahu, mereka tahu, tapi mereka takut nak mengeluarkan fatwa lebih afdal dari orang lain. Sebab kalau dia keluarkan fatwa, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berbeza dengan zaman sekarang ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling berani mengeluarkan fatwa paling berani kepada neraka. Paling berani mengeluarkan fatwa paling berani yang kepada neraka. Apa sebabnya? Sebab kalau dia tidak ada keahlian, masalah. Kalau dia tidak ada keahlian. Jadi itu sebab yang kita nak kena berjaga-jaga. Jadi insya-Allah kepada jemaah sekalian, kita berhenti di sini. Kita sambung yang daripada kesempatan ini yang akan datang. Jadi mungkin sebelum kita berhenti, saya sekali lagi memberikan khulasah apa yang kita telah mempelajari hari ini. Al-Imam Ghazali dia sedang menerangkan kepada kita bahawasanya ilmu fiqh berkait dengan urusan keduniaan kita. Itu cerita dia. Jadi dia memberikan misal. Jadi misal seperti apa? Dia memberikan misal haji dan misal pentadbiran negara. Sekarang kita mengatakan negara menjaga agama. Negara menjaga agama. Negara memerlukan kepada pentadbiran dan politik untuk menjalankan negara. Maka ini semua adalah daripada ilmu fiqh. Itu cerita. Sama juga mentadbir haji adalah daripada ilmu fiqh. Walaupun dia tidak berkait dengan ibadat haji. Sebagai misal security, masalah security. Kita kalau pergi haji, kita lihat di Saudi, mereka sangat menitik beratkan apa? Security. Mana-mana kita pergi, kita tengok polis. Ada dia polis, betul ke tidak? Mereka memastikan, okey sini boleh jalan, sini tak boleh jalan, tutup jalan ini, tutup jalan ini. Kalau ramai sangat orang tutup sana, tutup sini, nampak? Kadang-kadang kita berpening kat sana kan. Kita tengok apa dah jadi. Sebab ini mereka lihat kepada maslahat. Mereka nak kena jaga jemaah. Kalau tak, saya semua orang buat apa saja mereka kenal, satu pergi sana, satu pergi sini, buat masalah juga. Walaupun perbuatan ini, polis ini, security ini, dia tidak berkait dengan ibadat haji itu sendiri, akan tetapi dia berkait dengan pentadbiran. Tanpanya manusia tidak dapat melakukannya. Dapat? Maka ini semua adalah daripada hukum ahkam. Dia berkait dengan ilmu fiqh juga. Jadi Al-Imam Ghazali dia sedang membukakan lidah kita. Jangan kita menanggakan ilmu fiqh hanya bab salat saja. Jangan kita menanggakan ilmu fiqh hanya 5 rukun Islam. Tetapi ilmu fiqh bersangkut paut dengan semua yang dipentadbirkan dari manusia. Dan manusia ini adalah khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya adalah menegakkan
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim.